Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 5 ingin membentangkan tajuk epistemologi. Kebanyakan orang tidak tahu apa makna epistemologi ini. Hari ini saya akan terangkan sedikit tentang epistemologi. Epistemologi adalah cabang falsafah mengkaji tentang teori-teori ilmu, tentang apakah itu ilmu, jenis-jenis ilmu dan hak atau batasan ilmu itu sendiri. Dan salah satu konsep yang dipersetujui oleh ahli-ahli falsafah ialah justifies true belief, yakni kepercayaan berasas mengenai sesuatu yang benar. Epistemologi dikenali sebagai teori ilmu yang mengkaji tentang ilmu dan kerohanian. Ia berasal daripada perkataan Yunani, yakni epistema yang bermaksud ilmu dan sains, dan logos yang bermakna keterangan. Ia berfokuskan kepada penganalisian dan penghasilan ilmu dan tuntutan ilmu, dan ia tertumpu kepada cara untuk memperolehi ilmu dan kesan cara mencari ilmu. Terusnya, bagaimanakah kita mendapatkan ilmu-ilmu ini? Apakah sumber-sumbernya? Apakah kaedahnya? Jadi, saya akan kupaskan sedikit mengenai sumber ilmu. Yang pertama, panca indera. Pengetahuan yang diperoleh manusia melalui 5 panca indera deria, iaitu mata, hidung, kulit, telinga dan lidah. Ia dikenali sebagai pengetahuan empiris, iaitu pengetahuan yang amat bergantung kepada pengalaman dan pengamatan. Kaum empiris berpendapat bahawa pengetahuan manusia bukan diperoleh melalui pemikiran rasional yang abstrak, tetapi pengalaman yang konkret. Mazhab empiris, ilmu hanya datang dari fakta-fakta alam yang boleh ditanggapi oleh panca indera zahir. Ilmu yang di luar batas panca indera zahir dianggap tidak bermakna dan bukan fakta. Yang kedua, akal. Akal merupakan ilmu pengetahuan. Manusia dapat membuat pertimbangan antara baik dan buruk, pemikiran yang betul dan membuahkan pengetahuan yang benar seperti deduktif dan induktif. Yang ketiga, intuisi. Intuisi merupakan pengetahuan yang diperoleh tanpa melalui proses pemikiran. Contohnya, seseorang yang pemikirannya tertumpu kepada sesuatu masalah, tiba-tiba mendapatkan jawapan tanpa melalui proses yang berliku-liku. Intuisi juga berlaku dalam keadaan tidak sepenuhnya sedar, iaitu ketika tidak difikirkan atau dikehendaki. Contohnya, seseorang yang menangguhkan pemikirannya pada sesuatu masalah kerana menemui jalan buntu, tiba-tiba mendapat jawapan yang lengkap. Yang keempat, wahyu. Wahyu merupakan sumber pengetahuan yang disampaikan Tuhan kepada manusia pilihan. Contohnya, bagi ajaran Islam, wahyu diturunkan kepada Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Wahyu bersifat mutlak dan adalah sumber rujukan tertinggi umat manusia. Sumber pengetahuan paling utama yang menjadi asas ukuran dan rujukan atas setiap kebenaran, pengetahuan rasional, empirikal atau intuisi. Ia boleh dikaji secara rasional atau pendekatan empirikal, terutama yang melibatkan pengalaman manusia dalam konteks individu dan alam nyata. Okey, seterusnya, perkembangan epistemologi dan kesan terhadap kehidupan. Istilah revolusi sains. Revolusi boleh ditafsirkan sebagai perubahan sosial dan budaya yang berlaku dengan cepat dan menyangkut asas atau prinsip kehidupan manusia. Dalam revolusi, perubahan yang berlaku boleh dirancang atau tidak dirancang, yang boleh dilaksanakan dengan kekerasan atau tidak. Ukuran kelajuan perubahan sebenarnya adalah relatif kerana revolusi boleh mengambil masa yang sama. Revolusi sains juga telah dibincangkan dan direalisasikan dalam dialektik sejarah saintis. Revolusi saintifik boleh dianggap sebagai episod pembangunan bukan kumulatif di mana paradigma lama digantikan secara keseluruhan atau sebahagian dengan paradigma baru yang bertentangan. Sebagai kaedah dan sumber perolehan ilmu. Jenis-jenis ilmu epistemologi terbagi kepada dua. Yang pertama, klasifikasi ilmu epistemologi. Ia mengajar kita tentang jenis-jenis ilmu dan klasifikasinya. Contohnya, klasifikasi ilmu kepada ilmu sains kemanusiaan dan ilmu sains tulen. Yang kedua, klasifikasi ilmu Islam. Dalam Islam, ilmu diklasifikasikan sebagai ilmu akli dan ilmu nakli.
Ilmu nakli adalah ilmu berdasarkan wahyu, seperti ilmu tentang cara bersolat, dan ilmu akli pula ialah ilmu berdasarkan akal dan seperti eksperimen seperti ilmu sains. Kaedah utama epistemologi terdapat dua perspektif, yakni Barat dan Islam. Perspektif Barat ialah rasionalisme, empirisme dan skeptisme. Bagaimana pula Islam, wahyu, ilham, akal dan panca indera. Okey, seterusnya teori-teori tentang kebenaran. Terdapat tiga teori utama tentang kebenaran. Yang pertama, koresponden. Koresponden ialah kebenaran adalah kesesuaian atau sempadan antara penyataan idea tentang kenyataan realiti atau fakta. Ia bermakna suatu penyataan adalah benar jika isi kandungan pengetahuan bersesuaian dengan objek. Yang kedua, koheren. Koheren ialah suatu penyataan dianggap benar bila ia bersifat koheren atau konsisten dengan penyataan sebelumnya yang dianggap benar, yakni tepat. Lebih mirip kebenaran rasional. Yang ketiga, pragmatik. Pragmatik ialah fungsi berfikir bukan untuk menangkap kenyataan tertentu, melainkan untuk membentuk idea tertentu bagi memenuhi keperluan atau kepentingan hidup manusia. Epistemologi untuk kegunaan kehidupan. Kesepaduan antara falsafah, agama dan sains. Kesepaduan falsafah. Falsafah hanya mampu memberi jawapan secara spekulatif dan tidak meyakinkan, seperti semuanya mencari kebenaran, atau falsafah dan ilmu mempunyai keterbatasan, hanya agama sahaja yang mutlak. Kesepaduan agama. Agama mampu menjawab persoalan kebenaran yang gagal dijawab oleh ilmu dan falsafah secara tuntas, seperti mustahil agama yang benar bercanggah dengan kebenaran. Bagaimana pula kesepaduan sains. Ilmu dan sains hanya berusaha menjawab masalah segera, seperti agama merupakan pegangan bukan spekulatif dan tidak berubah.